Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amaran meninggalkan solat. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tiada bahagian dalam Islam bagi mereka yang tidak menunaikan solat dan tidak solat tanpa wudu. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan solat. Kedudukan solat dalam Islam adalah seumpama kedudukan pada badan. Saya ulang. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada bahagian dalam Islam bagi mereka yang tidak menunaikan solat dan tiada solat tanpa wudu. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada siapa dalam Islam bagi seorang yang tidak mendirikan solat. Kedudukan solat dalam Islam adalah seumpama kedudukan kepala kepada badan. Bazahar dan Hakim. Keterangan, orang yang meninggalkan solat tapi masih mengaku sebagai orang Islam dan mendakwa bersungguh-sungguh bahawa diri mereka sebagai pembela Islam serta sentiasa bermimpi untuk mendapat kejayaan sebagaimana yang telah dicapai oleh as-salafus salih. Mereka hendaklah merenung sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut dan cubalah menyelidiki keadaan as-salafus salih kita. Betapa kuat mereka berpegang teguh dengan agama, barulah orang-orang itu mengetahui sebab dunia jatuh di bawah tapak kaki para sahabat dan salaful soleh. Suatu ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengalami sakit mata. Orang ramai berkata kepadanya bahawa penyakit itu boleh dirawati, tetapi beliau terpaksa meninggalkan solat untuk beberapa hari. Beliau berkata, ini tidak mungkin. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang tidak mendirikan solat pasti akan menemui Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala murkai padanya. Dalam riwayat yang lain, orang ramai berkata kepada beliau, Tuan terpaksa sujud di atas bangku kayu selama 5 hari. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menjawab, aku tidak akan mengerjakan solat dengan cara sedemikian itu walau 1 rakaat pun. Bagi para sahabat radhiyallahu anhu, menjadi buta sepanjang umur adalah lebih mudah daripada meninggalkan 1 waktu solat. Pada akhir ayat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sering berpesan kerana darah sentiasa mengalir dari badannya akibat beliau ditikam dengan pisau. Dalam keadaan sedemikian beliau telah meninggal dunia. Namun pada hari beliau mengalami kesakitan itu, apabila tiba waktu solat, beliau akan diingatkan supaya mengerjakan solat. Dalam keadaan kesakitan yang begitu, beliau menunaikan solat dan berkata, memang benar tidak ada bahagian dalam Islam bagi seorang yang meninggalkan solat. Kita pada zaman ini beranggapan bahawa adalah lebih baik sekiranya pesakit tidak disuruh menunaikan solat agar mereka memperolehi kerehatan yang secukupnya. Sebaiknya para sahabat berpegang kepada keprihatinan terhadap pesakit adalah dengan tidak menangguhkan sebarang ibadat selagi mereka berkeupayaan. Pada suatu ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu meminta seorang hamba daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membantu kerjanya. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini ada 3 orang hamba, ambillah mana-mana yang kamu suka. Sahut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Tuan pilihkanlah untukku.
Jangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ambillah yang ini, dia seorang yang menjaga solat, tapi jangan memukulnya. Kamu dilarang memukul seorang yang taat mengerjakan solat. Keadaan ini yang sama juga berlaku kepada sahabat yang bernama Sayyidina Abu Haisham radhiyallahu anhu. Ketika beliau meminta seorang hamba dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaliknya, kita menyindir pekerja-pekerja kita yang menunaikan solat akibat kejahilan kita. Kita menganggap bahawa pekerja yang bersolat akan membawa kerugian. Suatu ketika Imam Sufyan Sa'uri rahimahumullah alaihi telah mengalami satu keadaan sehingga beliau mengurungkan dirinya selama beberapa lama di rumahnya selama 7 hari tanpa tidur, makan dan minum. Setelah diberitahu kepada gurunya mengenai hal tersebut, gurunya bertanya, adakah Abu Sufyan menjaga waktu-waktu solat, yakni menunaikan solat pada waktunya? Beliau diberitahu Imam Abu Sufyan menjaga solatnya pada waktu. Lalu gurunya berkata, segala puji hanya bagi Allah, tidak ada yang membenarkan syaitan menguasainya. InsyaAllah apa yang kita dapat daripada hadis ni kita dapat amal sampai, dan saya akhiri dengan tasbih kifarah dan suratul As.